Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang pertama sekali, perkenalkan diri saya, Nadiratul Husna binti Abdul Jalil daripada option Bahasa Melayu 6, iaitu ambilan Jun PSMP 2022. Baiklah, untuk pengetahuan semua, poster yang telah saya sediakan ini adalah bertujuan untuk mempromosikan Google Site saya, iaitu berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi digital, iaitu khususnya kepada pembelajaran secara atas talian untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Baiklah, saya telah memilih tahun 4 sebagai sasaran pengajaran dan pembelajaran saya kali ini. Berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu tahun 4, saya telah memilih standard kandungan iaitu 3.2, iaitu menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala, bagi standard pembelajaran pula, saya telah memilih 3.23, iaitu menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk. Bagi pengajaran dan pembelajaran ini, saya telah menyediakan satu rancangan pengajaran harian iaitu RPH berdasarkan model Azure iaitu ASSURE. Baiklah, untuk uraian pertama A iaitu Analyze Learner. Seperti yang saya katakan tadi, pengajaran dan pembelajaran ini dikhususkan kepada murid tahun 4 iaitu seramai 30 orang, iaitu sebanyak 12 orang lelaki dan 18 orang murid perempuan. Seperti yang anda semua boleh lihat bahawa pada poster yang saya telah paparkan, poster ini bertemakan animasi Upin Ipin kerana saya telah tertarik kepada satu video YouTube Upin Ipin iaitu bertajuk Hargai Kesihatan Mata, iaitu sangat berkait dengan tajuk yang saya akan ajarkan kepada murid-murid saya iaitu penjagaan kesihatan mata. Okey, seperti yang kalian semua tahu, animasi Upin Ipin ini adalah satu animasi yang terkenal di negara kita. Oleh itu, saya jadikan animasi ini sebagai motivasi kepada murid-murid saya untuk bersemangat dalam meneroka pengajaran dan pembelajaran di Google Site ini. Objektif bagi pengajaran dan pembelajaran ini adalah murid dapat membaca dan menganalisis teks yang telah disediakan iaitu berdasarkan buku teks iaitu pada muka surat 24 dan 25. Seterusnya, murid juga dapat mencatat dan menyalin maklumat berdasarkan teks yang dirujuk dan menjawab soalan pemahaman secara kritis dan kreatif. Antara media yang saya gunakan adalah video YouTube animasi Upin Ipin pada set induksi. Seterusnya, pada langkah pertama, saya menggunakan Canva sebagai medium interaktif bagi murid-murid untuk membaca dengan lebih menarik. Saya telah menyediakan satu platform di mana murid-murid membaca bertemakan animasi Upin Ipin itu. Seterusnya, pada langkah kedua, saya juga telah menggunakan aplikasi Quizizz di mana murid-murid boleh mencatat maklumat berdasarkan teks yang dirujuk. Bagi aktiviti pada langkah ketiga, saya telah menggunakan work wall untuk menguji semula dan menguji semula pemahaman murid dan membantu untuk murid mengingat kembali apa yang telah dibaca dan apa yang telah dianalisis pada langkah kedua. Selain itu, saya juga menggunakan seperti Google Docs dan Google Form sebagai borang penilaian bagi Google Site saya ini. Seperti yang anda boleh lihat, poster saya yang telah saya sediakan ini mempunyai 6 elemen berdasarkan prinsip Casper. Baiklah, kita pergi pada yang pertama iaitu kontras. Perbezaan yang ketara iaitu dari segi maklumat umum dan maklumat tambahan, grafik umum dan grafik tambahan. Maksudnya di sini bagi tajuk pengajaran pembelajaran saya iaitu penjagaan kesihatan mata, saya memberi penekanan kepada grafik-grafik yang berkaitan dengan kesihatan mata berbanding dengan animasi tambahan yang telah saya letakkan pada poster ini. Baiklah, saya juga menggunakan kontra warna atau memainkan kontra warna yang berbeza untuk membezakan objek-objek utama dan juga paparan belakang iaitu latar belakang bagi poster ini.
Kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font yang saya gunakan bagi poster ini. Contohnya, bagi maklumat utama atau tajuk besar, saya menggunakan font-font yang boleh mudah dibaca dan juga boleh dilihat secara sekali pandang. Dan seterusnya, maklumat tambahan, saya menggunakan saiz font yang kecil bagi poster ini. Baiklah, untuk yang kedua iaitu alignment, iaitu susunan lurus, iaitu di mana objek-objek di dalam poster ini saya telah meletakkan mengikut kesesuaian tempat masing-masing. Contohnya, bagi tajuk utama, saya meletakkan di tengah-tengah supaya tulisan tersebut senang dibaca dengan sekali pandang. Seterusnya, item-item ini atau objek-objek ini juga saya meletakkan di tempat yang sesuai agar tidak kelihatan janggal. Baiklah, yang ketiga iaitu simplicity, iaitu mudah. Okey, bagi unsur ini, grafik dan animasi yang saya letakkan adalah ringkas agar dapat merangsang pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan. Contohnya, tajuk yang saya pilih adalah penjagaan kesihatan mata. Oleh itu, saya telah memilih satu watak utama di dalam animasi Upin Ipin, iaitu Ehsan, di mana dia memakai cermin mata dan mengaitkan situasi tersebut dengan tajuk pembelajaran saya. Prinsip yang keempat iaitu proximity, iaitu yang bermaksud berhampiran. Dalam prinsip ini, item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan dalam satu kawasan supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item. Contohnya, saya mengumpulkan ikon-ikon aplikasi yang telah saya gunakan di sesuatu tempat yang seperti anda dilihat di dalam poster saya, iaitu seperti Quizzes, Wordwall, Google Form dan juga Google Doc dan juga Canva. Saya meletakkan di dalam satu kawasan supaya pengguna dapat melihat kesinambungan antara item-item tersebut. Yang kelima adalah prinsip penekanan, iaitu emphasis. Pembangunan perisian perlu menekankan cara tertentu dalam memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting. Contohnya, saya menekankan kepada tajuk besar seperti penggunaan teknologi multimedia atau multimedia interaktif dan juga tajuk pembelajaran saya iaitu penjagaan kesihatan mata. Saya juga menekankan grafik yang berkaitan dengan tajuk pembelajaran saya dan juga berkaitan dengan teknologi digital yang saya gunakan. Baiklah, prinsip yang keenam adalah repetition, iaitu pengulangan. Seperti yang anda dapat lihat, disebabkan tajuk saya yang saya pilih adalah penjagaan kesihatan mata, saya menekankan dan mengulang grafik mata seperti anda lihat, seperti Ehsan memakai cermin mata, kedudukan membaca yang betul berkaitan dengan penggunaan mata yang sihat, dan juga pengulangan teks kesihatan mata. Di situ saya menekankan tajuk poster saya bagi pengajaran pembelajaran ini. Pengulangan dari segi grafik teks yang saya sebutkan tadi dapat menyampaikan mesej kepada pembaca bahawa saya sedang menerangkan atau poster ini menyampaikan mesej berkaitan dengan penjagaan kesihatan mata yang betul bagi semua pembaca. Okey, baiklah, kita beralih kepada penggunaan Google Sites ini. Baiklah, pada langkah pertama, murid-murid akan pergi kepada halaman utama. Di sini, para murid dapat melihat poster yang telah saya sediakan. Seterusnya, bagi memulakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran, murid-murid boleh pergi kepada subpage aktiviti pengajaran seperti saya paparkan. Kemudian, murid-murid boleh tekan kepada induksi. Baiklah, pada subpage induksi ini, murid-murid disediakan dengan satu video animasi seperti yang saya katakan tadi, iaitu video animasi Upin Ipin selama durasi 6 hingga 7 minit.
Okey, setelah selesai menonton, murid-murid dikehendaki menekan button di bawah sekali, iaitu halaman seterusnya. Okey, murid-murid akan dibawa kepada subpage kedua, iaitu langkah pertama, di mana murid-murid disediakan dengan slide Canva. Okey, pada slide ini, murid dikehendaki membaca dan menganalisis teks yang telah disediakan. Okey, murid-murid mengambil masa dalam 15 minit dan seterusnya. Murid juga akan perlu menekan butang halaman seterusnya untuk pergi kepada subpage ketiga, iaitu langkah kedua. Di sini murid-murid akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk mencatat maklumat berdasarkan teks. Di dalam Quizizz tersebut, saya telah menyediakan dan telah memaparkan teks daripada buku teks muka surat 24 dan 25. Dari situ murid tidak perlu membuka buku teks, just klik pada image yang telah saya sediakan. Murid-murid akan mencatat maklumat daripada image tersebut. Seterusnya, murid menekan pada butang halaman seterusnya akan dibawa kepada langkah ketiga, iaitu di sini murid-murid akan menggunakan aplikasi Wordwall untuk menguji kefahaman dan membantu mereka mengingat semula apa yang telah dibaca dan dianalisis pada langkah kedua tadi. Okay. Dan seterusnya untuk ke subpage penutup, murid juga perlu menekan button halaman seterusnya dan akan dibawa kepada penutup. Okay, di situ guru akan melakukan sedikit soal jawab dan kesimpulan berdasarkan apa yang telah dipelajari berdasarkan Google Site tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.